الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Bandar Bukit Puchong dan isteri beliau pada hari ini, kami bertiga di Masjid Bandar Bukit Puchong, dan seterusnya sedang hadirin hadirat muslimin muslimat para jemaah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya doakan semoga kita semua dapat nasihat walafiah, mendapat keberkatan, maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan bacaan tafsir pimpinan Ar-Rahman surah An-Nisa bermula daripada ayat 14. Surah An-Nisa bermula ayat 14 yang memiliki Al-Quran terjemahan pimpinan Ar-Rahman muka surat 184. Seperti biasa saya bacakan dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Para jemaah muslimin muslimat rahimahullah, mari kita lihat ayat yang ke-14 daripada surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, waliyazubillahi min zalik. Kekallah ia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghina. Para jemaah muslimin muslimat rahimahullah, dalam kuliah kita tempoh hari kita telah mengikuti beberapa perkara yang Allah SWT nyatakan dalam firman-firman-Nya berkaitan tentang harta pusaka, ya, berkaitan dengan ketetapan Allah tentang pengurusan harta anak yatim dan sebagainya. Di akhir ayat 13 tempoh hari Allah menceritakan bagaimana nasib ataupun apakah yang bakal diterima oleh orang yang beriman, yang beramal soleh, yang melaksanakan segala ketetapan hukum Allah SWT, iaitu surga. Jadi pada pagi ini kita lanjutkan firman Allah ayat 14 menceritakan balasan bagi mereka manusia yang ya'sillah, ya, orang yang menderhakai Allah SWT. Iaitu dalam ayat yang kita baca, ayat yang dibacakan tadi, ayat 14, orang-orang yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan melampau atau melanggar batasan yang menjadi larangannya, larangan Allah, nescaya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mereka yang masuk dalam neraka itu, Allah katakan khalidan fiha, kekal untuk selama-lamanya. Baik, di sini ada dua perkara yang harus kita faham sekurang-kurangnya, iaitu yang pertama, orang yang masuk dalam neraka itu dalam berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat lain, iaitu ada dua golongan. Satu golongan yang Allah kata khalidina fiha, atau dalam ayat ini khalidan fiha, kekal dalam neraka selama-lamanya. Siapakah yang kekal itu? Iaitu orang yang mati dalam keadaan kufur. Ya, kufur maknanya tidak beriman, ya, engkar kepada Allah SWT, dalam maksud dia mengutukan Allah, syirik kepada Allah, tidak menerima Islam sebagai cara hidupnya, tidak mengikut syariat Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Jadi orang yang mati dalam keadaan dia masih kufur, ketika ajalnya sampai, orang inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini kekal selama-lamanya. Manakala orang-orang yang masuk neraka tetapi tidak kekal, ya, siapakah mereka? Iaitu orang yang beriman, orang Islam, ya, yang dimasukkan dalam neraka kerana sebelum matinya dia tidak sempat bertaubat. Dia tak sempat bertaubat, lalu menurut keadilan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia ni masuk neraka.
ya, disebabkan dosa-dosanya. Dari sebab itulah dia dimasukkan dalam neraka untuk satu tempoh yang tertentu yang Allah SWT saja yang lebih maklum. Kemudian ada juga orang yang diderhaka kepada Allah dalam keadaan dia beriman, tetapi dia sempat bertaubat. Ya, dia sempat bertaubat, maka orang ini terpulanglah kepada Allah SWT, sama ada untuk menerima taubatnya lalu dia selamat daripada neraka, maknanya tak diazab, ataupun yang kedua Allah azab juga tetapi dengan kadar yang tidak lama, ya, yang setimpal dengan dosanya. Begitu. Baik. Dalam ayat ini para jemaah cuba perhatikan di ayat akhir tu daripada ayat 14 yang terakhir disebut apa? Walahu azabum muhin. Baginya, bagi orang yang masuk neraka itu azab yang menghina. Ya. Orang yang derhaka itu, ya, dia mendapat kehinaan. Ya. Bayangkan tuan-tuan, masa dia hidup di dunia dulu dia orang kenamaan. Okey, kerana dia terkenal, ya. Sebut nama dia bukan ke orang bandar, orang asli dalam hutan pun tahu dia. Ni maknanya terkenal lah dia. Mana hebat dia, ya, mungkin pengaruh dia, mungkin kekuasaan dia. Jadi dia terkenal. Bila dia masuk neraka, itu adalah satu kehinaan bagi dia. Sebab apa? Orang semua kenal dia, orang yang hebat-hebat. Yang masuk neraka bukan dia je, orang lain pun masuk neraka. Jadi kena, oh dia ni dulu hebat pun masuk neraka juga. Jadi ketika itu dia mendapat kehinaan. Jadi daripada ayat ini kita faham bahawa seksaan dalam neraka itu melibatkan jasmani dan rohani. Kalau jasmani kita tahu, kalau di dunia ni tuan-tuan, jasmani kita, kalau kita terpijak paku atau kita tertusuk duri ataupun kita terlibat dalam kemalangan, ya, kita akan mengalami kecederaan. Biasanya kecederaan itu pada jasmani kita. Mungkin patah tulang kita, mungkin cedera, koyak dan sebagainya. Itu jasmani yang boleh dipandang oleh mata kita, boleh dirasakan oleh deria kita, ya. Tetapi ada satu lagi iaitu rohani. Ada orang yang jasmaninya okey, tapi jiwa dia terseksa. Ya. Siapakah mereka itu? Macam-macam tuan-tuan. Orang yang terseksa jiwa ni. Ya. Kerana apa? Penyeksaan jiwa inilah yang sebenarnya lebih teruk daripada penyeksaan jasmani. Ya. Sebab apa? Sebab kalau cedera di luar, kita boleh nampak dan kita boleh rawat sesuai dengan apa yang kita alami. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan jiwa rohani, kita tak nampak tapi dapat merasakan. Begitulah besok di akhirat. Bahawa orang-orang yang dimasuk dalam neraka ini, di samping dia mendapat seksaan jasmani, dibakar, dipukul, dipecahkan kepala. Contohnya orang yang tidak solat, ya, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana manusia yang mengangkat batu yang besar lalu dilambungkan ke atas, kemudian diletaknya ke kepalanya untuk supaya batu itu menimpa kepalanya, hancur kepalanya, elok balik, diulang lagi. Ya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril berkata, itulah umatmu wahai Muhammad yang dia ketika hidupnya tidak solat. Itu seksaan jasmani. Tapi bagaimanakah rohaninya? Rohaninya turut terseksa. Bahkan kalau dia orang yang mempunyai kedudukan, ya, dia mengalami azab yang berbentuk kehinaan. Jadi orang yang masuk neraka ni, ya, secara umumnya memang dia terseksa dan ada di antara mereka mendapat penyeksaan dari sudut kehinaan, iaitu penyeksaan apa? Penyeksaan jiwa. Ya, penyeksaan jiwa. Itu maksudnya walahu azabun muhin. Baginya lah, bagi orang masuk neraka itu azab yang menghina, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-15. Yang ni lanjutan daripada jenis-jenis jenayah, jenis-jenis kesalahan, ya. Ayat 15, dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji yakni zina di antara perempuan-perempuan kamu,
maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka, yakni perempuan yang berzina itu, dalam rumah sehingga mereka sampai ajal matinya. Ya, hingga mereka sampai ajal matinya atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar dari hukuman itu. Baik. Ayat 15 ini menceritakan bagaimanakah balasan hukuman bagi perempuan yang melakukan zina. Baik. Perkataan fahisyah dalam ayat ini dari sudut tafsirnya iaitu ditafsirkan zina. Ya, biasanya perkataan fahisyah dalam tafsir merujuk kepada jenayah yang melibatkan, maaf cakap, kemaluan. Ya, disebut fahisyah. Jadi orang-orang perempuan yang melakukan kekejian fahisyah itu, yakni zina, daripada perempuan-perempuan kamu, ambillah 4 orang saksi lelaki dari golongan kamu di atas perbuatan itu. Nak dapat 4 saksi ni Ustaz Nazir. Masa saya belajar dulu, Tok Guru kata 4 orang saksi ni 4 orang saksi yang tak bermasalah. 4 orang saksi ni pun ada syarat-syarat dia, bukan 4 orang tu 4 orang ya, syaratnya 4 orang. Setiap saksi itu ada dia punya syarat-syaratnya. Di antaranya iaitu Rasulullah kata, maaf cakap tuan-tuan ni, kita ni belajar kan. Rasulullah kata 4 orang tu nampak mereka ni berzina, Rasulullah pun ambil celak tunjuk. Seperti mana celak ini masuk dalam sarungnya. Begitu Rasulullah contohkan. Kalau 4 orang ni nampak tak? Kalau setakat, maaf cakap ini saya pinjam kata guru saya. Kalau setakat nampak apa ni? Sebut apa? Kelambu tahu kan kelambu mana? Kata guru saya, kalau setakat nampak kelambu bergoyang, tak boleh diambil itu sebagai satu bukti ataupun kenyataan yang benar daripada keempat-empat orang tu. Jadi hakim akan tanya, awak ni ada rabun jauh ke rabun dekat, awak pergi mata macam ni. Waktu bila awak nampak malam, macam-macam lah. Kena dapatkan pengesahan doktor tentang mata dia ni rabun jauh ke rabun dekat. Dia ni dengan si pelaku ada masalah tak? Oh, kena siasat semua. Kan? Jadi sebab apa? 4 orang saksinya secara umum lah tuan-tuan ya. Memang susah untuk akan ada orang nampak itu, 4 orang boleh nampak. Kecuali ada orang pakai tanah, dia tahu orang ni akan buat begini, masing-masing akan 4 orang cukup untuk menyukupkan syarat 4 orang. Ya, tidak begitu tuan-tuan ya. Jadi kalaulah satu orang perempuan itu melakukan zina, waliyazubillahi min zalik, kemudian ada 4 orang saksi, 4 orang saksi ni pula memang diperakui ya penyaksian mereka oleh mahkamah, maknanya orang ni tidak bermasalah, cukup syarat-syaratnya ya, maka dalam ayat ini hukuman bagi perempuan yang sabit kesalahan dia berzina hendaklah dikurung dalam rumah sampai dia mati. Itu adalah hukum permulaan Islam. Kemudian ayat hukum ini dimansuhkan, ya, dibatalkan, tak dilaksanakan dah. Ya, itu adalah hukuman yang pertama ketika awal-awal pensyariatan Islam berkaitan dengan jenayah zina. Okay? Sebelum saya lupa lah ya. Kalau kita ada anak, kita dapat cucu, kita dapat anak, ya. Selepas kita azankan dan iqamahkan anak itu, bacakan surah Al-Qadar pada anak tersebut. Dengan niat bertabaruk, insya-Allah anak itu sampai mati tidak akan terlibat dalam perbuatan zina. Surah apa? Surah Al-Qadar. Ya, jangan baca Al-Qadar. Baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis. Ya, kita baca surah Al-Qadar itu pada anak kita, pada cucu kita. Ya, dengan mudah-mudahan dengan kita bertabaruk mengambil berkat surah Qadar itu, anak kita atau cucu kita Allah lindungi daripada terjebak dalam kancah zina, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan ayat tersebut dengan perkataan yang kedua. Ayat kedua, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sehingga Allah jadikan suatu jalan keluar bagi mereka. Tadi hukumannya apa?
perempuan-perempuan yang sabit kesalahan melakukan zina, hukumannya hendaklah dia ditahan dalam rumah sehingga dia mati. Ya. Baik. Kemudian turunlah ayat yang hukuman tersebut dimansuhkan, diganti dengan ayat dalam surah An-Nur, ya. Dalam surah An-Nur ada ayat yang berkaitan dengan hukum zina. Nanti kita bacalah. Sebab ayat ini berkaitan dengan zina, jadi hukum dia ada dalam hukum hudud. Ya. Kemudian dilanjutkan dalam dengan ayat 16, dan mana-mana dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu, maknanya kembali kepada tadi, keji itu zina. Setelah sabit kesalahannya, cukup syarat, cukup bukti semua, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Apa dia? Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka, kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi maha luas rahmatnya. Kita lihat dalam nota kaki di bawah tu, hukum yang tersebut dalam ayat ini dan ayat 15 yang sebelumnya telah dimansuhkan, maknanya telah dibatalkan oleh ayat Al-Quran yang lain dalam surah An-Nur dan juga oleh hadis-hadis Nabi SAW yang menetapkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina dengan disebat atau direjam. Baik tuan-tuan, hukuman rejam dan sebab itu dia dilihat kepada siapakah si pelakunya. Begitu ya. Baik. Orang yang melakukan zina, orang yang terlibat melakukan zina, kemudian setelah berlaku proses keadilan, pengadilan ke atas mereka, mereka sabit dengan kesalahan zina. Lalu hukuman dia apa? Mengikut syariat Islam, mereka itu dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, sekiranya kedua-duanya, lelaki dan perempuan itu masing-masing belum pernah berkahwin. Maknanya masing-masing bujang. Maka hukumannya hendaklah disebat 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama 1 tahun. Ya. Kalau mereka yang melakukan zina tersebut wal iyazubillahi min zalik, dua orang yang bujang, yang belum pernah berkahwin, yang belum pernah bernikah, sabit kesalahannya, hukumannya adalah disebat dengan 100 sebatan dan kemudian kena buang negeri. Buang negeri selama 1 tahun. Ya, itu untuk golongan yang pertama. Sekiranya yang melakukan zina tersebut, ya, orang yang pernah berkahwin, janda dengan duda katakan, ya, terlibat dalam kerjaan keji tersebut, hukumannya hendaklah disebat 100 kali dan rejam. Ya, ada itu dalam mazhab, tak saya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Dalam kebanyakan ulama mengatakan rejam sahaja, rejam sampai mati. Dan orang-orang yang beriman yang ada ketika itu, sebahagian orang beriman hendaklah hadir dalam proses menghukum itulah, ya, merejam sampai mati. Rejam macam tu, rejam kerana mematuhi perintah Allah. Jangan pula kita, oh lah, ini dulu masa sebelum ni rajin belanja aku makan nasi arak, nasi biryani apa semua, aku tak nak rejam lah. Tak boleh. Masa itu dia bukan masalah kebaikan dia, tak ada. Ini perintah Allah. Siapa pun dia, ya, baik macam mana pun, apabila dia telah sabit dengan hukuman rejam sampai mati, maka sekiranya kita ada di situ, kita dituntut turut serta melontarkan batu ke arahnya dengan niat melaksanakan, menjunjung perintah Allah sampai dimati. Mati dihina tuan-tuan. Ya, mati direjam dengan batu. Ya, ditanam orang tu separuh badan dalam tanah, mana pada dada ke, ya. Kemudian orang yang beriman melontar batu ke arahnya. Ya, itu kat dunia tuan-tuan. Di akhirat, kalaulah dia tidak dihukum dan dia tidak bertaubat, ya, hukuman di akhirat jauh lebih dahsyat, lebih menghinakan. Ya, itu di akhirat. Tapi kalau di dunia dah dihukum macam mana di akhirat, insya-Allah dia selamat. Itu dia tuan-tuan.
Jadi pelaksanaan hukum ni macam mana tuan-tuan? Baik. Apabila berkaitan dengan hukum hakam ni tuan-tuan, dia bukan boleh diambil oleh individu ataupun satu kumpulan manusia tak. Dia melalui proses mahkamah. Ya, maknanya hakim, ya, satu badan yang berautoriti. Bukan kita bila baca Quran ni, wah kita kenal dalam satu kampung tu terlibat zina dan sebagainya, dia pun mengaku berzina, wah kita pun pakat-pakat gali tanah, buat lubang, sumbatlah kawan tu 2 orang kita rejam. Tak boleh begitu. Pelaksanaannya hendaklah mengikut lunas-lunas undang-undang yang ada pada sebuah negara. Begitu tuan-tuan ya. Baik. Cuma yang menariknya, satu perkara yang menarik dalam firman Allah SWT ini, begitulah ya, Allah SWT ini memang sentiasa menurunkan rahmatnya daripada murkanya, walaupun orang itu telah melakukan zina, ya, Allah SWT menyatakan di situ dalam ayat 16, sekiranya mereka bertaubat, tengok. Jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka. Di sini tuan-tuan, ini cerita ya, apabila orang ni telah berzina, dia mengaku berzina, pengakuannya peringkat diri dia saja. Maknanya lelaki perempuan tu mengaku dah berzina. Kemudian tak sampai pengetahuan hakim. Maknanya perkara nanti tak sampai kepada pihak berkuasa. Tapi bila satu perkara tu sudah sampai, kes tu sampai mahkamah, tak boleh di reject. Bila sampai ke mahkamah, dah dalam bidang kuasa mahkamah, maka ketika itu tak boleh ditarik balik. Mana kena laksanakan undang-undang, proses undang-undang wajib dilaksanakan. Ini cerita bila satu orang itu telah terlibat dengan zina, kemudian dia rasa menyesal, kemudian dia rasa dirinya kotor dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Tengok ayat Quran tu Allah kata. Ya, dalam ayat 16 Allah kata, tengok dalam bahasa Melajunya tuan-tuan supaya tuan-tuan lebih ni, Allah kata apa? Fa in taba wa aslaha, dan sekiranya mereka berdua, laki perempuan tu taba, dia bertaubat, wa aslaha, dan mereka berdua tu memperbaiki diri mereka, ya, fa a'ridu anhuma, Allah kata apa? Maka biarkanlah mereka. Biarkan. Ya, maknanya dia tak akan didapat. Taklah disebat, dihukum apa semua. Sebab apa? Merejam dan menyebat 100 sebatan itu adalah berdasarkan undang-undang syariat yang boleh dilaksanakan menurut daripada pihak mahkamah. Hakim yang memutuskan, ya. Jadi kalau satu orang sudah terlanjur dalam hidup dia pernah berzina, Allah suruh dia bertaubat. Taubat macam mana ya? Taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha, ya, nasuha. Taubat apa? Sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh, bertaubat betul-betul. Dia tidak mengulangi perbuatan hina tersebut dan dia berazam sekuat hatinya untuk meninggalkannya, tidak mengulangi jenayah tersebut. Itulah taubat nasuha. Kalau itu yang berlaku, Allah kata dalam ayat 16 ni, Allah kata apa? Kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat. Tengok. Dan maha luas rahmatnya. Jadi apa tuan-tuan? Jangan pernah rasa putus asa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Dosa besar macam mana pun, ya, jangan rasa putus asa. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Rasulullah SAW beritahu, Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya selagi mana nyawanya belum sampai di ghar-ghar. Ghar-ghar ni apa ya? Kerongkong. Rasulullah kata apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rasulullah kata, sesungguhnya Allah SWT itu sentiasa menerima taubat hamba-Nya selagi mana nyawanya belum sampai di kerongkong. Janganlah masa tu dah berombak, dah apa, baru nak bertaubat. Ya, itulah yang berlaku kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Fir'aun ketika nyawanya dah di ujung-ujung, dah tercungap-cungap nak mati, ketika itu barulah Fir'aun bercakap, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika itu taubatnya tak diterima. Ya, begitulah berlaku kepada siapa-siapa jadi tuan-tuan. Kita ni berdosa, setiap orang yang berdosa itu berkewajipan bertaubat. Baik, habis ayat 16 menceritakan bagaimana bentuk hukuman dan bagaimanakah yang harus dilakukan oleh mereka yang telah terlanjur,
Ya, dalam ayat ini maknanya melakukan zina. Kemudian ayat 17 Allah mensifatkan bagaimanakah taubat yang diterima tu. Mari kita semak ayat 17 pula. Sesungguhnya penerimaan taubat itu ya disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan. Kemudian mereka segera bertaubat. Maka yakni dengan adanya dua sebab itu mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 17 hanya senya. Tengok ayat ini bermula dengan innama. Innama. Innama ni hanya senya. Maknanya Allah SWT hanya menerima taubat, iaitu taubat orang yang berbuat maksiat disebabkan oleh kebodohan. Dia tak tahu. Dia terlibat dengan dosa tu, dia tak tahu. Ya. Kemudian dia bertaubat. Ya. Dia segera bertaubat kepada Allah. Allah kata apa? Allah menerima taubat mereka. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tuan-tuan, manusia buat dosa ni dengan salah satu dua keadaan. Keadaan pertama, dia bodoh. Dia tak tahu. Ya, dia tak tahu benda tu. Kemudian, ialah contohnya tuan-tuan, orang pun tak tahu. Dia tahu judi itu haram. Tapi dia tak tahu yang dia masuk ni judi rupanya. Contohnya masuk pertandingan memancing ikan. Masuk pertandingan memancing ikan, setiap peserta dikendaki membayar penyertaan sebanyak RM50. Katakanlah RM50. Dia pun masuklah sebagai kaki pancing. Saya pun suka mancing. Dia pun masuk. Masuk-masuk, dia pun dapatlah ya. Dapat hadiah. Tetapi setelah dia dah lama tu, rupanya hadiah tu ialah bersumberkan uang penyertaan. Ya. Katakanlah Masjid Bandar Bukit Puchong nak menganjurkan pertandingan memancing ikan. Kan? Mancing ikan. Jadi hadiah tu macam mana? Hadiah itu hendaklah daripada uang sumbangan masjid. Wang masjid ataupun wang daripada penaja-penaja. Contohnya, hadiah pertama motosikal Yamaha. Sebutlah apa je nama dia. Siapa yang sponsor tu? Syarikat Yamaha. Macam tu ya. Tetapi yang jadi judi macam mana? Hadiah itu ya untuk mengadakan hadiah atau membeli hadiah itu bermodalkan uang penyertaan. Jadi di situ jadi judi. Ya. Dia orang tak perasan. Dia pun menanglah apa semua, ya. Setelah diberitahu cara pengurusan dia, rupanya uang untuk membeli hadiah menggunakan uang yang dikutip daripada para peserta. Jadi itu hukumnya judi. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi kepada mereka yang ingin mengadakan, pihak masjid ke, pihak mana ya, sekolah ke, yang ingin mengadakan pertandingan atas nama pertandingan amal dan sebagainya lah, pastikan hadiah yang diberikan kepada pemenang adalah daripada peruntukan yang khas. Memang untuk ada peruntukan dana untuk membeli hadiah. Begitu ya. Bukan daripada uang iuran penyertaan. Di situ nanti jadi judi. Jadi dia dah tahu. Dia tahu judi tu setelah dia terlibat. Dia tak tahu hukum tu. Kemudian baru dia tahu. Maka orang ini dia melakukan satu kesalahan dalam keadaan dia bodoh. Dia tak tahu. Kemudian dia bertaubat. Ya, macam tu. Yang kedua bagaimana? Iaitu keadaan orang yang sudah tahu. Dia tahu. Tapi dia ketagih Tuan Nazir. Dia suka. Kalau tak buat ni. Contoh judi. Tikar nombor ekor. Tukar nombor ekor. Ketagih. Orang main judi. Ketagih. Dia yang ketagih ni apa ya? Judi. Orang yang menang dia ketagih nak menang lagi. Orang yang kalah dendam. Sebab apa? Sebab duit dia dah habis. Takkan aku nak habis macam tu je. Mesti aku nak tebus balik. Kan contohnya. Jadi kalau dua keadaan ini ada dalam diri orang yang menang nak terus menang.
Yang kalah nak dapat duit dia balik, sekurang-kurang dapat balik, maka sampai bila judi nak berhenti? Tak boleh berhenti. Jadi ketagih. Orang yang main judi dalam keadaan dia sudah tahu judi itu haram, tapi meneruskannya dengan keadaan dia engkar, orang ini ialah orang yang sengaja melanggar hukum Allah, maka orang ini dibimbangi jatuh dalam hukum kufur kepada Allah SWT. Apabila dia kufur pada Allah SWT, itulah yang dibimbangi. Takut-takut dia masuk neraka kekal selama-lamanya apabila dia sebelum mati tak bertaubat. Ini peringatan kita semua tuan-tuan. Baik, 18. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat 18 ni ancaman kepada mereka yang merasakan selesa dengan dosa dan maksiat, berterusan dengan dosa maksiat. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana sebaliknya orang yang tidak mahu, sebaliknya Allah tidak mahu menerima taubat orang-orang yang syirik, engkar dan munafik, iaitu orang-orang yang telah tenggelam di dalam maksiat yang berpanjangan. Leka melayani kenikmatan selera nafsu dan syahwatnya. Kemudian setelah tidak berdaya lagi untuk melayani nafsunya, dia pun dah letih dah. Baru rasa nak menyesal taubat. Maknanya kalau dia kuat bertenaga, nantilah dulu. Nantilah taubat ni urusan 70 tahun, 80 tahun. Aku baru 60. Kan? Dia ketagih. Ada orang yang dah ada isteri yang sah, ganggu isteri orang pula. Dah ada isteri yang sah, masih mengusik-usik pula janda-janda kat luar. Suka menghabiskan masa dengan perempuan-perempuan. Jadi perkara-perkara ini semualah tuntutan nafsu. Banyak Puan Aziz kes sekarang ni. Banyak kes yang isteri mengadu minta tolong rawatan, suaminya ada hubungan dengan perempuan-perempuan. Ada satu kes tu, kisah lama. Seorang perempuan minta tolong suaminya ada hubungan dengan janda yang janda tu dalam edah lagi. Masya-Allah. Boleh ke sana couple-couple dengan janda yang masih dalam edah. Edah suami meninggal dunia, bukan ni. Astaghfirullahalazim. Dia, ya Allah. Itulah tuan-tuan apabila manusia itu menjadi hamba kepada nafsu. Sebab tu orang tu kata apa? Jangan ikut rasa binasa. Jangan ikut nafsu lesu. Jangan ikut hati nanti mati. Kan orang-orang dulu bagi nasihat kan macam tu. Sampai ada orang perempuan kata, saya tak kisah Ustaz, suami saya nak kahwin lain. Tapi cari yang baik lah. Saya tak kisah Ustaz, saya pun dah ada anak. Anak saya pun dah besar-besar. Kalau suami saya nak kahwin lagi satu pun kahwin. Bukan saya tak tahu dia mampu, kata dia. Tapi saya tak sukalah dia, macam ni sikap dia dengan perempuan-perempuan. Masuk apa? Masuk persatuan ini, masuk persatuan ini. Itu alasan dia untuk aktif dalam persatuan. Tapi dia nak bersatu dengan perempuan tu. Maknanya, ialah, apabila nafsu sudah bermaharajalela dalam diri seseorang, ada telinga dipekakkan, dia tak dengar nasihat. Sebab apa? Nafsu. Dalam tafsir ayat ini, manusia yang bergelombang dengan maksiat ialah manusia yang menuruti hawa nafsunya semata-mata. Sebab itulah salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh para ulama, di antaranya apa? Iaitu sikap suka menangguhkan taubat. Penyakit Tuan Aziz. Taubatlah, kau tak ingat mati ke? Nantilah, aku masih muda lagi. Itu bahaya sebenarnya tu. Sombong tu. Macamlah mati tu urusan dia. Dia boleh menguruskan ajal ni bila sampai. Jadi ayat 18 ini tuan-tuan, peringatan kepada kita semua supaya kita ni melazimi taubat.
Bila dikatakan taubat tuan-tuan, bukan sekadar bibir ni orang Jawa kata komat kamit. Apa mulut apa ni mulutnya mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tidak begitu, bukan itu taubat. Mengucapkan istighfar itu tidak dikira taubat tuan-tuan. Sekiranya tidak ada kekuatan dalaman, dorongan yang kuat daripada dalamnya untuk meninggalkan maksiat. Kalau hatinya masih kata dalam hatinya ada sekelumit, wah suka juga dengan benda tu, tapi masih tak nak, masih kata tu masih istighfar lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, maka itu tidak dinamakan taubat. Dia cuma dianggap sebagai berzikir. Tetapi bila orang itu beristighfar dengan lafaz yang sama, astagfirullahalazim, dalam hati dia, ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau, ya Allah. Ya, aku taubat kepada Engkau, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, aku mengaku, ya Allah, aku dah terlanjur, ya Allah, aku mengaku, ya Allah, aku telah melakukan dosa, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Dia menyesal sungguh-sungguh, menangis dia, mohon ampun kepada Allah SWT, takut dengan azab neraka Allah. Dia taubat. Kemudian apa? Apa bukti taubat? Dia memperbaiki keadaan dia. Ya. Orang yang bertaubat tu hendaklah dibuktikan dengan satu perkara. Apa dia? Memperbaiki dirinya. Apa macam mana tu? Kalau dia sebelum ini dia susah nak ke masjid, susah nak melakukan kebaikan, dia ubah diri dia, suka kepada kebaikan. Ya, diikuti amal soleh. Sebab itulah ciri-ciri orang yang taubatnya diterima Allah, dia kerap melakukan islah, memperbaiki diri dia, melakukan kebaikan, amal soleh. Begitu. Kalau setakat istighfar, orang Melayu kata apa? Taubat sambal belacan. Ya, taubat apa? Taubat sambal belacan. Pagi tengah hari dia makan sambal belacan, isi dimasak, pedasnya sambal belacan awak ni, kan? Lepas tu malam makan tanya balik, sambal belacan tadi ada lagi tak? Itu dikatakan taubat sambal belacan. Sebab apa? Tengah hari dia komplain pedas, tapi waktu malam ditanya balik, sambal tadi ada lagi atau tidak? Ya, jadi kalau boleh taubat kita ni tuan-tuan, biarlah taubat nasuha. Taubat nasuha ni apa? Taubat yang sungguh-sungguh, benar-benar taubat, ya. Seperti contoh paling mudahlah tuan-tuan. Orang yang bertaubat daripada jenayah minum arak. Dia dah taubat. Apa bukti dia dah taubat? Dia tidak minum arak. Mudah. Sebelum ni dia minum arak. Satu hari satu botol. Satu hari satu botol, katakan macam tu. Dia dah bertaubat. Sungguh saya dah bertaubat dah. Saya tak minum arak lagi. Apa bukti dia taubat? Dia tidak minum arak. Itu dia. Tapi kalau dia, saya dah taubat dah, tapi besok minum arak lagi, mana dia belum taubat? Taubat ni maksudnya meninggalkan maksiat tu. Dengan dia meninggalkan maksiat itulah baru diperakui yang dia telah bertaubat. Tapi kalau masih buat lagi, dia belum dianggap bertaubat. Baru nak taubat. Sebab tu kena sebut betul-betul taubat, bukan tahu buat. Taubat. Taubat bahasa Arab, bahasa Melayu kembali. Maknanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan maksiat, katakanlah zina, ya. Ada orang yang ketagih zina, asyik-asyik nak berzina saja, masya-Allah, tabarakallah, semoga Allah melindungi kita dan keturunan kita, amin. Baik, seterusnya ayat 19. Ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka, yakni dengan menahan dan menyusahkan mereka. Kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya. Kecuali, yakni apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka, yakni disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu
kebaikan yang banyak untuk kamu. Oh, banyak pengajaran daripada ayat yang kita baca ni. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita lihat dulu nota kaki 140 itu. Dalam zaman jahiliyah, apabila seseorang lelaki meninggal dunia, maka jandanya dijadikan pusaka. Janda dia jadikan pusaka. Masya Allah. Kita pusaka ni harta, bukan manusia. Tapi pada zaman jahiliyah, isterinya itu pusaka. Dan waris si mati yang tersebut berhak berkahwin dengan janda itu. Tengok. Ya, sama ada ia suka atau tidak. Perempuan tu rela tak rela, siapa saja waris dia boleh kahwin dengan dia. Automatik. Sebab dia jadi benda pusaka. Harta pusaka. Ya, wahai manusia. Atau mengahwinkan dia kepada orang lain. Dia boleh kahwinkan pula. Ni kalau aku mati, kau kahwin dengan bini aku. Dia macam tu. Dan mengambil mas kahwinnya. Ambil balik mas kahwin. Ataupun menahannya daripada berkahwin langsung. Maknanya sampai mati tak kahwin. Ini kezaliman. Ya, jadi ayat yang kita bacakan tadi ini, ayat 19, ya, apakah keterangan yang boleh kita ambil? Yang pertama, Allah SWT menyeru kepada kita orang yang beriman. Ya, wahai orang yang beriman, ya, tidak halal bagi kamu mempusakai orang-orang perempuan terpaksa. Tak boleh. Seperti mana terang tadi, tak boleh buat macam itu. Ya, ingat tuan-tuan, ya, kita ada isteri, kita ambil isteri kita daripada jagaan mak bapak dia. Kita ni ambil alih je, take over. Ambil amanah. Ya, ambil amanah menjaga seorang perempuan daripada jagaan ayah dia. Jadi kita ni take over. Ya, sebab itu adanya akad nikah. Akad bahasa Arab, bahasa Melayu, perjanjian. Akad nikah, perjanjian nikah. Begitu. Kontrak. Ya, bukan nikah kontrak ya. Lain. Maka kita tu mutaah macam mana yang makan oleh orang Syiah ya. Baik, mutaah. Jadi tuan-tuan, apabila satu orang lelaki mengambil seorang perempuan daripada jagaan ayahnya melalui satu proses yang disebutkan akad nikah, maka ketika itu tanggungjawab beban yang baru pula lah dipikul oleh lelaki tersebut. Apa dia? Memastikan isteri itu mendapat makanan, mendapat pakaian, mendapat tempat tinggal, ya, penginapan, ya, yang selayaknya bagi dia sebagai manusia. Macam tu, ya. Kemudian melayannya, menjaga, memastikan jiwa, mentalnya dalam keadaan aman, sentosa. Tak boleh dalam keadaan tertekan, zalim, teranaya. Masya Allah, tabarakallah. Siapa-siapa lelaki lah, ya, kalau dia, mana-mana suami, ni video ni dirakamkan, mana-mana suami yang menzalimi isterinya, tersiksa lahir dan batin. Bahkan dalam masyarakat Melayu ni popular sangat, ya, gantung tak bertali. Sesungguhnya tuan-tuan, ini adalah suatu kezaliman yang besar sekali. Besok di akhirat, Masya Allah, susahnya lah tuan-tuan. Ya, cubalah ingat balik. Ya, nasib kita kat dunia ni hidup tak lama. Ya, bila kita ada jenayah dengan isteri kita menzalimi isteri kita. Ingat tuan-tuan, kita sembahyang, kita pergi haji, kita pergi umrah, apa semua kebaikan tu Allah tak pandang. Apabila kita menzalimi isteri kita, bila kita menaik isteri kita, ni besar sebenarnya. Sebab itu kan, kalau saya baca khutbah nikah, kalau ni, saya akan baca bab yang ni ya. Bab nikah ni yang cerita yang reality. Ya, maknanya perintah Allah SWT ni. Ya, isteri itu hendaklah dijaga sebagai amanah. Tak boleh dianiayai, tak boleh. Pastikan makan, minum, penginapannya, jiwanya, perasaannya terjaga. Tak boleh tertekan, tak boleh ni. Sebab apa? Amanah. Ya, jangan pula kita dah ambil amanah daripada bapa dia, kemudian kita khianat. Jadi satu kezaliman tuan-tuan. Ya, bayangkan ya, banyak di luar sana perempuan-perempuan, ibu-ibu yang dia ibu dan dia juga ayah. Apabila si ayah tidak berperanan sebagai ayah yang betul. Ya, ditinggalkan isteri dia macam tu. Ya, itu yang gantung tak bertali. Zalim tuan-tuan, zalim. Ya. Jadi Allah kata dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini,
janganlah kita ni berlaku zalim terhadap isteri, ya. Kecuali, kecuali ada kecualinya. Kecuali apabila isteri itu tingkah lakunya, perbuatannya itu tidak menyenangkan kita. Mana suami tak berkenan, dan tak berkenan tu bukan pada suami, pada syarat pun syarat tak berkenan. Katakanlah isteri itu engkar, suami dia suruh sembahyang, dia tak sembahyang. Isterinya suruh tutup aurat ketika keluar rumah, tak tutup aurat. Ya, contohnya. Itu engkar kan? Maka bagi nasihat, jangan terus diceraikan. Allah kata, janganlah kamu segera menceraikannya. Jangan. Bagi nasihat dulu. Ada satu cerita tuan-tuan, beberapa tahun yang lepas, dalam perjalanan saya nak pergi masjid lah. Ada seorang hamba Allah tahan saya. Ustaz, tolong saya Ustaz, saya ada masalah. Masalah apa? Masalah besar lah Ustaz. Saya tak tahulah Ustaz, jatuh talak atau tak. Kenapa? Inilah Ustaz. Saya sebenarnya 2-3 hari dengan isteri saya ada masalah Ustaz. Jadi berlakulah pertengkaran. Sebenarnya benda tu dah lama. Saya dah cakap dengan isteri saya, tapi isteri saya memang tak dengar cakap lah Ustaz. Apa masalahnya? Saya kata macam ni. Isteri saya ni selalu balik lambat Ustaz. Saya tahu kerja dia waktu pejabat. Tapi bila sampai rumah Ustaz, pukul 9, pukul 10, memang tak logik Ustaz. Dia suka berpeleseran sana sini dengan kawan-kawan dia. Jadi saya cakap dengan dia, kalau awak tak balik sebelum maghrib, saya ceraikan awak. Dia dah geram sangat dah. Hari-hari. Jadi dia tension. Sebab dia balik rumah, isi tak ada. Balik rumah, isi tak ada. Isteri dia, suami dia kena uruskan anak apa semua. Jadi tertekan. Mungkin dah meluap sangat. Dah sampai ke muncak. Geram sangat saat saya cakap bergaduh Ustaz. Saya bergaduh. Saya kata, saya tak pukul dia Ustaz. Tapi saya ancam dia macam tu Ustaz. Sekarang saya dah kalau isteri aku tak balik. Sebab dia dah cakap, dah tahu dah isteri memang balik lambat. Tapi dia punya statement macam tu. Kalau awak tak balik rumah sebelum maghrib, saya akan ceraikan awak. Jatuh tak talak Ustaz? Saya kata tak jatuh. Sebab lafaz, abang punya lafaz macam mana? Betul ke macam ni? Betul Ustaz? Saya kata, kalau awak tak balik sebelum maghrib, saya akan ceraikan awak. Oh, tak jatuh. Sebab apa? Abang kata, kalau dia balik lambat pun tak jatuh talak. Sebab abang kata, kalau tak balik, abang akan ceraikan. Maknanya, perbuatan abang tu belum buat lagi. Lain kalau abang cakap macam ni. Kalau awak tak balik sebelum maghrib, jatuh satu talak. Barulah. Maknanya syarat dia dah berlaku. Maknanya sebab dia. Kenapa jatuh talak? Sebab dia balik sebelum maghrib. Tapi kalau aku akan ceraikan, maknanya dua perkara yang berbeza. Tapi apa pun hal pun, kata-kata awak rujuklah kepada Jabatan Agama benda ni. Ya kena rujuk ke Ustaz? Kena rujuk. Sebab apa? Sebab yang boleh mengesahkan jatuh tak jatuh ni hakim. Bukan saya. Walaupun saya ustaz, saya tak ada autoriti. Saya boleh cerita pasal hukum. Tapi talak ni berkurang. Ni tuan-tuan para jemaah sekalian ni. Talak ni Allah kata at-talaqu maratan. Talak itu 2 kali aja. Talak tu ada dua. Talak mana? Talak yang boleh dirujuk. Talak yang tak boleh rujuk namanya talak bain. Talak yang boleh rujuk, talak raj'i. Jadi yang ramai suami, dia tak faham yang ni. Dia tak tahu berapa kali lafaz talak pun, dia punya marah dengan isteri dia, sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Inilah masalah tuan-tuan. Jadi bila talak, mentalakkan isteri, insya-Allah lepas ni kita akan jumpa ayat yang berkaitan dengan talak, kita harus faham, ya. Satu perkara, talak ialah boleh berkurang. Talak boleh berkurang. Ingat tu. Ya. Katakanlah seorang lelaki dah talak dia, isteri dia pagi. Kemudian tak macam mana dia mana bila jatuh talak, katakanlah sampai jatuh talak, mana talak tinggal satu. Ya, dia ada 2. Bila dia dah jatuh talak, kemudian bergaduh lagi dalam tempoh dia talak lagi 1 kali. Dah 2 talak. Jadi perkara macam ni kena faham. Supaya apa? Supaya perkara yang berkaitan dengan talak ni tak semudah-mudahnya dilafazkan, disebut begitu saja, tak boleh. Jangan ikut perasaan. Sebab tu Allah kata dalam Quran, apa tadi Allah kata? Apa kata Allah kata tadi? Fa in karihtumuhunna. Ya. Fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jadi Allah kata,
Kalau kamu dah tak suka dengan dia, kamu marah dengan dia, tak berkenan dengan tingkah laku dia, ya, Allah kata janganlah kamu tergesa-gesa nak menceraikan dia. Kenapa? Karena boleh jadi perkara yang kamu tak suka itu Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Itu. Sebab tu jangan jadi suami ni kena sabar Tuan Aziz. Betul. Itu kalau satu isteri kan. Bayangkan kalau lebih daripada satu. Macam mana perang isteri. Yang utara macam ni. Yang selatan macam ni. Yang timur macam ni. Yang selatan barat macam ni. Subhanallah. Sebab tu siapa-siapa yang nak kahwin lagi satu. Tengoklah isteri yang ada. Tengoklah isteri yang kasih sayang. Isteri dah berkorban melahirkan anak kita. Banyak fikir betul-betul. Muhasabah. Jangan kata nak kahwin. Ikut kawan kahwin 2, kahwin 3 nak kahwin. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita ada agama, kita ada panduan. Kita ingat bila kita mati nanti macam mana urusan kita. Susah. Ya, kecualilah memang cukup syaratnya dengan perkahwinan itu menambahkan kebaikan, maka itu dialu-alukan. Bahkan difahamkan di lembah Kelang ni atau Selangor sajalah ya, ramai anak perempuan, anak dara yang belum berkahwin. Itu Tuan Nazir ya. Banyak sangat. Sebab yang di Selangor ni bukan orang Selangor aja. Kan? Orang Pantai Timur dia di Selangor. Orang Utara ada di orang Selatan ada di Selangor. Semua berlonggar sebab apa? Selangor ni sumber rezeki. Orang Kuala Lumpur kan. Tengok. Ramai anak dara. Ya. Anak dara yang kadang-kadang ialah sebab kata kita kembali kepada asal lah. Bahawa jodoh ni semua dah ketentuan tu Tuhan. Tapi di satu sudut kita kena berusaha. Begitu ya. Baik. Saya baca tadi sampai ayat ke berapa ni? Dah habis kan? Dah habis kan? Okey, ada soalan tak? Okey, silakan. Ya. Baik. Soalan yang cukup cantik, bagaimanakah kita nak tahu taubat kita diterima Allah SWT? Berdasarkan ayat-ayat Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi, kita kena faham dosa itu ada dua perkara. Satu disebut dosa kecil, satu dikatakan dosa besar. Ya. Walaupun dikatakan dosa kecil, kita tak tahu kecil tu besar mana. Cuma disebut kategori saja, dosa besar, dosa kecil. Ya. Bagi orang yang memang dia orang yang muqarrabin, orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang kecil itu, masya-Allah tabarakallah, dipandang seperti gunung yang besar yang jatuh ya mau mengimpap dia. Begitu takutnya orang yang begini. Dosa yang kecil itu dikatakan dosa yang besar. Bagi orang awam, orang kebanyakan, dosa besar dianggap macam lalat hingga ke hidung dia je. Begitulah bezanya tuan-tuan, dosa besar atau dosa kecil. Baik, kembali kepada soalan tadi. Dosa-dosa kecil, walaupun banyaknya sebanyak buih di lautan ataupun sebanyak pasir di padang Sahara, dosa kecil banyak macam mana pun, Allah sedia mengampunkan dosa-dosa kita dengan sebab kita melakukan kebaikan. Kita mengambil wuduk, gugur dosa-dosa bersama air wuduk. Kita bersalaman dengan saudara kita. Kita bersalaman dengan ahli keluarga kita. Kita bersalaman dengan sahabat andai kita. Gugur dosa-dosa daripada setiap jari, anak jari kita. Kita melangkah kaki ke masjid untuk menuntut ilmu, untuk solat berjamaah, ataupun seorang suami keluar meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja, setiap pusingan tayar kenderaannya, setiap kakinya, setiap pergerakannya, semua itu bernilai ibadah. Allah ampunkan dosa-dosa orang yang melakukan kebaikan. Pendek kata, untuk mendapatkan keampunan Allah itu jalannya sangat banyak dan luas. Sebab itulah keampunan Allah ini maha luas, Allah punya rahmat. Termasuklah keampunannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Baik, itu dosa kecil. Yang dimaksudkan ini dosa besar. Dosa besar, bagaimanakah kita tahu taubat kita Allah terima? Para ulama mensyarahkan ya dalam keterangan-keterangan mereka, bagaimanakah kita nak tahu bahawa taubat kita ini telah diterima? Yang pertama, iaitu kita bertaubat itu, setelah kita bertaubat, kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ya,
Saya bagi contoh tadi kan, kalau satu orang tu memang kaki botol, memang kaki arak, minum arak. Apa bukti yang dia bertaubat dan dia taubatnya diterima? Allah berikan dia hidayah dan taufik untuk dia menjauhi arak. Maka itulah bukti Allah terima taubatnya. Kiaskanlah yang lain tuan-tuan. Kiaskan yang lain. Itu contoh paling mudah. Orang yang minum arak. Arak kita nampak kan? Kita tahu arak. Jadi kita tahu orang itu dia kaki arak, minum arak. Kemudian dia bertaubat. Sungguh-sungguh taubat. Apakah tanda yang taubatnya Allah terima? Iaitu Allah berikan kepadanya taufik dan hidayah untuk dia meninggalkan arak itu untuk selama-lamanya. Banyak tuan-tuan ni kalau kita lihat dalam kisah-kisah para awliya illahi salihin, mereka di antaranya ialah pada satu ketika dahulu ialah peminum arak tegar. Lalu apabila dapat hidayah, dah sampai dia punya turning point dia pun taubat sungguh-sungguh, kemudian dia mengislahkan dirinya, memperbaikkan dirinya hingga ada di antara mereka menjadi para wali Allah. Begitu tuan-tuan ya. Sebab itulah beruntung kita ni tuan-tuan, di satu sudut beruntung orang macam kita ni Tuan Aziz, kita buat dosa. Untung kita. Ya, Allah jadikan kita ni buat dosa ni untung. Begitu. Sebab apa? Sebab dengan sebab kita ada dosa itulah kita bertaubat. Dengan sebab kita taubat kita dapat pahala. Dengan sebab kita taubat darjat kita ditingkatkan dalam syurga. Bayangkan kalau tak ada dosa. Itu dari sudut positif. Mana kalau kita lihat dari sudut positif, kenapa ada dosa? Kerana Allah yang menjadikan manusia itu buat dosa. Sehingga Rasulullah beritahu dalam satu hadis, sekiranya kamu satu kaum itu tidak melakukan dosa, maka Allah akan hapuskan kaum tersebut. Allah ganti dengan satu kaum lain yang mereka itu melakukan dosa dan mereka bertaubat. Lalu Allah ampunkan dosa mereka. Nak beritahu apa tuan-tuan? Selagi mana kita manusia, selagi itulah kita terdedah dengan dosa. Cuma bagaimana sikap kita setelah melakukan dosa itu yang Allah akan nilai. Adakah kamu bertaubat atau tidak? Kalau kamu bertaubat, Allah sedia ampunkan. Itu. Yang kedua, orang yang bertaubat ni apa dia? Orang yang bertaubat mestilah dalam dirinya mempunyai sangkaan yang baik terhadap Allah. Sebab apa? Kerana sangkaan yang baik itu modal yang terpenting bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Siapa pun yang nak kembali kepada Allah dalam erti kata nak mentaati perintah Allah, taqarrub kepada Allah, mengampirkan diri dengan melakukan ibadat kepada Allah, sangkaan yang baik kepada Allah itulah di antara modal utama. Kalaulah satu orang itu tidak ada sangkaan yang baik kepada Allah, pasti ibadatnya tidak akan istiqamah. Pasti. Sebab apa? Sebab iblis akan meniupkan bisikan dalam diri dia. Engkau ni dah beribadat, Allah terima kata taubat kamu. Okay. Sampai satu tahap, setan iblis ni akan membisikkan dalam diri manusia, kamu bertaubat ni, bersungguh-sungguh ni, iya ke Allah ampunkan? Kalau Allah tak ampunkan macam mana? Kau dah rugi dah, baik enjoy sekarang. Enjoy sekarang. Dia pun terpengaruh, dia tak ya juga aku asyik tobat. Kata Allah tak terima. Kita harus faham. Kewajipan kita ialah bertaubat. Bukan kewajipan kita memastikan Allah terima. Kenapa itu hak Allah? Kita jangan ceroboh hak Allah. Hak Allah ialah dia boleh menerima taubat dan boleh menolak taubat. Kewajipan kita saja kita laksanakan. Apa dia? Aku dah berdosa ya Allah, aku bertaubat. Itu kewajipan kita. Terima tak terima itu hak kamu ya Allah kuasamu. Tapi kita ada sangkaan baik. Sangkaan baik macam mana? Berdasarkan ayat-ayat Quran Allah kata apa? Tengok ayat Quran yang kita baca tadi. Mana tadi? Ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat yang kita baca tadi Allah SWT sebut bagaimana sikap Allah SWT pada ayat 16 tuan-tuan. Tengok. Allah SWT beritahu, innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat. Lagi penyayang. Jadi kita sangka baik pada Allah kerana Allah sendiri memberitahu bahawa dia itu penerima taubat. Sebab tu ada satu istighfar. Istighfar tu macam mana bunyi dia? Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Dibaca sebanyak 70 kali. Siapa ada hajat, ada masalah, dia nak sebelum dia minta kepada Allah hajat dia tu, dia beristighfar dengan lafaz tersebut. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Saya tuliskan
Nampak Pertama, Astaghfirullah Al-Azim Innahu Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Ghaffara. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Ya, 70 kali. Tak lama, ya, filem Korea lagi lama. Kepada mereka yang suka tengok Korea lah, saya tak adalah tengok TV. Ya. Orang kata Korea ni sedap, ya. Macam mana saya tak tahulah, ya. Orang kata yalah. Jadi bila kita ada hajat, kita ada keperluan, ya, kita minta pada Allah SWT bantuan kepada Allah, salah satu amalannya ialah dengan membaca istighfar ini. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Ya. Apa maksud dia? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Macam tu. Jadi bila Dia Maha Pengampun, automatiklah dosa kita tu. Ya, kita sangka baik yang Allah ampunkan dosa kita. InsyaAllah jawapan saya tadi boleh menjawab pertanyaan Tuan Haji Nur Azman. Ya. Okey. Okey. Ayat rejam kalau kita lihat dalam hukum hudud, ya, dia digunakan untuk jenayah ya zina. Zina yang melibatkan janda dan duda. Maknanya orang yang melakukan zina itu pernah bernikah. Ya, pernah bernikah. Ya. Sebelum tu dia pernah bernikah, kemudian dia melakukan zina. Melakukan zina maknanya melakukan hubungan jenis tanpa nikah. Baik, sabit kesalahan hukumnya lah rejam. Rejam sampai mati. Kena ada faham di situ ya. Rejam sampai mati. Maknanya proses dia mendapat kematian itu melalui rejaman batu. Jadi setiap orang beriman ya yang ada ketika itu hendaklah dia ikut serta dalam pelaksanaan hukum rejam tersebut, ya. Rejam sungguh-sungguh, jangan rejam macam tu. Rejam betul-betul. Zahirkan, nyatakan kesungguhan kita tu dengan kita melontarkan batu. Betul-betul tepat kepada muka dia ke, tepat kepada kepala dia ke, kita rejam sampai mati. Berapa ke jumlah rejaman? Tengoklah. Ya, kalau orang tu memang dia sekali campak kena kepala terus mati, lepas tu doktor mengesahkan dia dah mati, jangan rejam lah. Sebab memang dia rejam sampai mati. Begitu ya. Okey. Mengenai wang atau hadiah pertaruhan pertandingan. Kalau hadiah dari penabungan penabungan pekerjaan dari contohnya hadiah bonanza tabung SPM positif itu sistem simpanan premium dan cabutan hadiah dari pekerjaan dari baik. Biasanya ya kita kena maklum di sini, kita pun maklum bahawa biasanya badan-badan macam ni kebanyakannya dia ada panel syariah. Ya. Jadi kalau satu-satu perkara yang melibatkan wang keluar, ya, transaksi dan sebagainya, termasuklah untuk hadiah-hadiah tu, saya percayalah benda tu dah melalui proses tersebut. Mana panel syariah tahu, ya, dan saya tak nampak di situ jadi judi pula. Sebab dia peruntukan. Contoh macam inilah ya. Sebiasanya kita, contohlah masjid, kita contoh paling mudah masjid lah ya. Ada satu masjid menghubungi saya, dia membuat pertandingan memanah. Ya. Dan ada pertandingan bowling. Tahun lepas ada masjid call saya, Nazir dia call saya. Dia masjid tu nak mengadakan pertandingan untuk anak-anak karya ya. Dia tak tahu rupanya masjid tu setiap tahun buat.
Cuma tukar kadang-kadang dia memancing, bowling, memanah kan. Jadi dia tanya saya hadiah macam mana kan. Dia tanya apa hukum Ustaz. Dia tanya benda tu benda harus tak masalah. Cuma dari segi hadiah tu macam mana. Lepas tu dia kata daripada sumbangan penyertaan, dia kata oh tak boleh, kena tukar balik. Habis yang sumbangan tu buat apa? Kita boleh nyatakan wang yang dibayar tu untuk pengurusan, untuk termasuk baju, untuk baju kan, untuk baju itu tak masalah, itu bukan hadiah. Ya, kita nyatakan dalam kat situ bayar berapa penyertaan. Jadi katakanlah RM50 kan, untuk t-shirt sekian-sekian. Lepas tu untuk makan minum kan. Makan minum boleh tak? Boleh. Sebab apa? Semua orang dapat. Yang hadiah hendaklah daripada satu dana khas. Yang memang untuk hadiah. Untuk ada hadiah itu macam mana? Kita sponsor. Cari sponsor. Ya? Tidak memerlukan wang daripada perpustakaan. Ataupun masjid itu sendiri, dia berusaha mencarikan dana untuk itu. Boleh. Ya? Sumbangan orang kaya ke, badan korporat ke. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terus. Talak ya. Kalau orang tu dia terus talak itu. Okey. Maksudnya dia terus dari tak panis lah. Atau masa dia talak satu. Balik kita boleh diceraikan. Baik. Soalan yang berkaitan dengan talak sekali lafaz itu talak 3, mungkin marahnya masya-Allah tabarakallah geram sangat ya. Ada sangat terlampau geram, dia kata aku talakkan kau dengan jumlah bintang di langit. Dia sendiri pun tak tahu. Kan? Itu masa kalau kita mengaji bab munakahat, memang disebut tu maksudnya. Kalau pemarah dia kata aku ceraikan kau dengan jumlah bintang di langit. Isi dia abang tahu ke jumlah tu. Kenapa dia macam tu, nak katakan geramnya sangat dia biar habis talak. Macam tu kan. Wah, kita dah tahu dah maksimum yang 3 kan. Baik. Untuk menjawab soalan tersebut tentang jumlah yang jatuh ke atas talak, jumlah talak yang jatuh ke atas seorang isteri dengan lafaz daripada suami itu hanya boleh diputuskan oleh hakim di mahkamah. Ya. Walaupun di situ ada berlaku khilaf. Adakah bila dilafazkan dengan satu kali lafaz, aku talakkan kau dengan talak 3, adakah benar-benar jatuh 3 atau jatuh 1? Sebab itulah dikembali kepada hakim yang arif. Sebab apa? Sebab sebelum hakim memutuskan jumlah tu, dia banyak soal siasat. Dia tanya bagaimana keadaan dia, apa semua, apa sejarah dia kan. Kita tahu. Sebab apa? Sebab dalam penghakiman, kita tak nak implikasi selepas itu, kan? Implikasi tu. Pahala masa bercerai tu, masalah lepas tu bukan sungguh-sungguh. Cuma dia main-main dengan dia 3. Kan? Bahaya kalau dia 3 tu. Jadi kalau betul 3, dia tak boleh kahwin dengan perempuan tersebut melainkan dengan nikah semula. Nikah semula tu macam mana? Perempuan tu kena kahwin dengan lelaki lain dulu. Itu yang orang Melayu kata nikah Cina buta. Kesiannya berhal. Dia Cina buta pada masa. Ya, kalau Cina buta tu cerdik, tak apalah, buta-buta saya tak nampak dia pun, saya sayang sama dia. Habislah tak kahwin sama dia. Macam tu ya. Jadi tentang jumlah talak jatuh 1 atau 3 itu hanya boleh diputuskan dalam mahkamah oleh hakim. Gitu ya. Kalau dikata dia aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, berapa kali diulang dah? 3 kali kan? Berapa talak jatuh tu? Adakah jatuh 3 atau jatuh 1? Sebab tu perkara yang berkaitan talak hendaklah dibawa ke mahkamah. Hanya pihak hakim saja yang boleh ni. Ya. Kita di luar ni cuma boleh belajar aja. Tapi untuk implement tak boleh. Ya, pelaksanaannya Allah SWT ni hakim saja. Ya, soalan lain. Cuma saya bercakap sikit tentang talak ni tuan-tuan ya. Kita tahu ya, talak ni halal. Sesuatu yang satu benda, satu perkara yang halal tapi Allah murka ialah talak. Talak itu halal tapi Allah murka. Apa maksudnya? Dari sudut hukum boleh saja suami itu dia mentalak isteri dia. Ya. Dia ada sebab ke, tak ada sebab ke, saja ke, itu hak suami.
boleh saja. Tapi perbuatan itu kalau tidak bertepatan dengan cara, ya, maka Allah murka. Bahkan ada ancaman, mana-mana isteri yang menuntut cerai daripada suaminya gegar tiang aras. Bagaimana dahsyatnya tu. Tapi kita harus faham, maknanya kalau isteri itu dalam keadaan dia, ya, bukan dalam keadaan yang dizalimi, bukan dalam keadaan orang yang berhak untuk talak, ya, ini orang yang kata orang tu isteri yang bermasalah lah, masalah dia sendiri. Kemudian dia menuntut cerai. Mungkin dia jatuh hati dengan lelaki lain ke apa ke, kemudian dia minta cerai. Allah murka, ya. Jadilah hadis digambarkan murkanya Allah tu, katakan tiang aras pun gegar. Begitu sekali tuan-tuan. Gambaran, ya, kinayahnya bagaimana murkanya Allah SWT. Bahkan, ya, Iblis dia mempunyai kerajaan. Kerajaannya tu dikatakan di lautan. Ya, dia mempunyai headquarters. Ya, dan ada departemen-departemen. Setiap jin, ya, ada departemen, ada jabatan. Jabatan yang paling banyak mendapat anugerah terbesar daripada iblis ialah jabatan talak, cerai. Kamu hari ini dia melaporkan jin. Apa kamu punya kejayaan hari ini? Hari ini kejayaan aku berjaya menggoda seorang orang tu, dia dah bertaubat main judi, dia main judi balik. Okey, hadiah kamu banyak ni. Yang ni pula tanya, apakah kejayaan kamu pada hari ini? Kejayaan aku pada hari ini ialah menyebabkan suami isteri bercerai. Oh, itu yang paling besar. Itulah anugerah yang paling besar, tuan-tuan. Sebab itulah, bila ada masalah suami isteri, janganlah kita cepat melatah, ya, sehingga kita terus menyebut cerai, ya. Tentu. Kerana sebab handphone pun boleh bercerai, ya. Okay, ada soalan? Ada lagi lebih kurang 5 minit. Ada soalan? Haji Elias boleh tanya. Haji Elias ada tak? Haji Elias tanya. Haji Elias memang selalu tanya dia. Haji Elias. Ustaz. Ya. Orang rumah di sini tak boleh tanya. Tanyalah soalan lain. Tanyalah, anggap Kak Intan tak ada je. Ni ada yang besar mata kat sini. Hello Ustaz, Assalamualaikum. Ya, salam. Saya Haji Kassan daripada Bukit Kapar. Ya, jiran saya, jiran baik saya. Alhamdulillah, lama tak jumpa Ustaz. Semenjak PKP ni rindu dengan Ustaz. Dengan suara Ustaz pun dah mengubah rindu dah. Saya berada di Seremban. Saya menetap di Seremban sekarang Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, Tuan Haji. Okey, dia macam ni. Kalau ada seorang mengatakan, biasanya kalau ada bank, dia adakan cabutan bertuah 1 juta. Pasal apa yang Ustaz cakap tadi, bila yuran tu adalah daripada kita dan dapat hadiah adalah haram Kalau bank yang buat, lepas tu dia kata nanti kalau ada penyimpan yang bernasib baik dapat 1 juta. Pasal bank-bank yang buat pun rasanya bank-bank yang biasa kita dengar lah. Jadi nak dapat feedback daripada pendapat Ustaz macam mana pasal benda-benda ni? Peraduan ni. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tuan Haji Hassan ni jiran saya baik dulu. Yes. Ya. Baik, soalan ni cukup cantik Tuan Haji. Ya. Tuan Haji pun sama dengan saya ni. Amin. Dia macam saya jawab tadi, biasanya bank-bank yang besar ni, biasanya lah sekarang boleh kata hampir semua bank lah, walaupun nama bank tu nama Cina sekalipun. Kononnya kena syariah. Bila satu proses pengeluaran wang tu dengan jumlah 1 juta, bukan 1 juta rupiah ni. Juta betul. Juta betul, bukan rupiah, ya. Jadi mestilah proses yang ketat. Dan salah satunya dia ada panel syariah, ya, sebab di situ nanti ada unsur syubhat. Jadi bila benda tu dah diriliskan, benda tu dilepaskan oleh pihak bank, maknanya benda tu dah melalui patut syariah. Patut syariah. Jadi Tuan Haji Hassan boleh rujuk kepada ustaz yang inilah terlibat dalam perbankan lah. Wallahualam. Okey. Jadi Ustaz, yang clear tadi kalau kita mancing, kita bagi duit, contohnya yuran peraduan RM200 dapat RM20,000 contoh. Lepas tu hadiah tu dikumpul untuk
dibagi kepada pemenang tu tak boleh Ustaz eh? Tak boleh sebab di situ ada unsur pertaruhan. Okey, tapi kadang tak sedar Ustaz. Memanglah tak sedar sebab tidur. Dan kadang-kadang yang mudah macam ni Ustaz. Bila kita masuk satu majlis, dia kata ada peraduan teka kacang. Tu pun macam ni Ustaz. Ya samalah kalau kacang tu maknanya untuk kos beli kacang ataupun untuk bagi hadiah tu tidak melibatkan wang penyertaan, tak ada masalah. Okey. Okey. Tapi kadang kita tak sengaja, bukan tak sengaja, kata seronok kan dia lama dapat hadiah besar. Tak kisahlah. Yang penting tidak ada unsur taruhan. Okey, tidak ada unsur taruhan. Tak ada taruhan. Okey Ustaz, maafkan saya, doakan saya, insya-Allah jumpa nanti. Sama-sama doakan saya. Baik. Amin. Okey, Haji Rahim. Okey. Baik, kasih soalan Tuan Haji Rahim berkaitan dengan talak. Baik. Lafaz talak ini ada dua. Satu lafaz sorih. Satu lafaz kinayah. Ini macam mana nak bunyikan ni bising? Ni siapa yang bising ni? Baik. Kenapa saya cakap je lah. Baik, lafaz talak cerai itu dia ada dua jenis. Satu lafaz sorih. Sorih maksudnya jelas, terang. Tidak boleh ditakwil dengan makna lain melainkan maknanya yang dipaham ialah cerai. Itu. Contohnya, aku ceraikan engkau. Itu dia, aku ceraikan engkau. Jatuh talak. Berapa jumlah dia? Biasanya hakim akan ambil jatuh talak. Satu saja. Baik. Okey. Ya, mana jelas dia tak boleh nak takwilkan lagi dah, melainkan cerai lah. Ataupun aku talak engkau ataupun engkau tertalak dengan ini. Maka jatuh talak, cerai. Ya, bercerailah dia. Baik satu. Lagi satu lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni ialah lafaz yang boleh dipahami dengan makna selain pada cerai. Contoh macam mana? Awak berambuslah. Contohnya. Awak keluar daripada rumah ni, jangan balik lagi. Katakan macam ni. Ataupun awak baliklah ke rumah orang tua kamu. Macam tu ya. Lafaz-lafaz macam ini, hendaklah dilihat niat. Apakah niat tujuan si suami bercakap demikian. Kalau dia cakap tu, awak baliklah ke rumah awak kamu. Tapi tak dia cakap tu marah, tak ada niat pun nak menceraikan isteri dia. Maka tak jatuh talak. Tapi kalau dia bercakap, awak baliklah ke rumah orang tua kamu. Dia cakap tu dengan hati dia nak menceraikan. Maka jatuh satu talak. Sebab itulah tuan-tuan ya, perkara yang berkaitan dengan talak ni, hendaklah dirujuk kepada jabatan agama. Ya, tak boleh cerai-cerai lepas tu menyesal rujuk balik. Tak boleh tuan-tuan, bukan macam tu. Betul dalam kitab disebut. Dia kata kalau suami dah menceraikan isteri, kemudian dalam tempoh iddah, dia boleh rujuk. Ya, rujuk bila-bila masa. Disunatkan rujuk tu ada saksi. Tak ada saksi boleh tak? Boleh. Apa bukti rujuk? Rujuk tu contohnya dia peluk isteri dia, dia cium isteri dia, si sini pun tak marah. Rujuklah tu. Ataupun dia cakap, okey, awak isteri saya suami awak. Apa sajalah yang membawa makna dia rujuk. Ataupun pada malam tu dia bersama dengan isteri dia, maka itu dia namanya rujuk. Maka itu semua dianggap suami itu suami isteri itu kembali kepada suami isteri yang asal. Baik. Perlu tak akad nikah? Tak perlu akad nikah sebab dia dalam iddah lagi. Baik. Tetapi dalam segi dari sudut pelaksanaan undang-undang, perkara ini tak boleh macam tu. Dia hendaklah dibawa kepada pengetahuan pihak yang berautoriti. Dalam perkara ini ialah Jabatan Agama. Jabatan Agama dia ada bahagian dia. Dia ada unit dia. Bahagian nikah cerai. Kan? Begitu. Sebab apa? Satu. Yang kedua, sebab apa kita kena laporkan, seperti mana saya kata tadi, talak ni berkurang. Bayangkan kalau talak orang berkurang dan dia talak tak ada sebenarnya. Dan kalau nak dapatkan isteri dia, dia kena nikah balik.
Kan dia bersama isteri dia lama bertahun-tahun. Dah dapat anak pun macam mana. Dalam keadaan dia macam tu. Jadi anak tu ya, kalau orang yang faham ni dia takut tuan-tuan. Sebab tu perkara yang berkaitan dengan talak cerai ni memang perkara yang sangat rumit. Sangat rumit sebenarnya. Sebab tu bila berlaku perceraian, sama ada kinayah ke, sorih ke, ada saksi ke ataupun dia cuma berdua suami isteri, mesti pergi Jabatan Agama. Tak boleh settle kat situ, tak boleh tuan-tuan. Berisiko. Banyak risiko dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Haji Rahim ya. Ya, sambung sikit yang tadi tu kalau si suami melafazkan cerai tu dalam keadaan tidak sengaja ataupun tidak berniat lah. Kadang-kadang sambil bergurau dan juga ada kes yang sebelum ni yang saya rasa tidak sahih lah. Saya cuma dengar cerita saja. Yang mana si suami ni dipaksa menceraikan isteri dia. Si isteri nak bercerai kerana ada orang lain yang orang kata mungkin lebih kaya ke apa-apa ke. Dan yang orang pihak ketiga ni memang paksa suami sampai orang kata dia blackmail semua tu. Jadi suami at last dia lapaskan cerai tapi dia tidak berniat nak ceraikan isteri dia. Jatuh ke talak dalam keadaan macam tu Ustaz? Baik. Kita kembali kepada asal bahawa cerai boleh jatuh dengan keadaan bergurau, berlakon, marah, tertekan, boleh jatuh. Sebab tu talak ni sensitif. Seperti yang saya kata tadi, dia rumit dan sensitif. Dia boleh jatuh. Dalam keadaan kita marah boleh jatuh. Dalam keadaan kita terpaksa boleh jatuh. Apa semua. Tetapi kembali kepada apa yang saya kata tadi, untuk menentukan sama ada dia jatuh sah menurut undang-undang dan bilangannya berapa, hanya boleh diputuskan oleh hakim saja. Walaupun kalau berdasarkan cerita Haji dia tu orang ni dipaksa, ada orang ketiga paksa, itu cerita. Tapi status dia tu kena jelas. Bagaimana status dia? Memang saya terpaksa. Kan? Status isteri saya tu adakah masih isteri saya? Kalau masih isteri saya, maknanya dia walaupun kononnya dia dah habis edah 4 bulan 10 hari, katakan kan, ataupun dia 3 kali suci haid, habis dia punya edah, dia boleh kahwin. Wahai dari segi hukum tak boleh kahwin. Macam mana tu? Sebab tu dia kena diputuskan. Bila orang tu bercerai dan dia tidak dirujuk, maka dia akan dapat surat cerai. Surat cerai itulah bukti bahawa dia telah berpisah secara rasmi. Masa tu orang ketiga tu nak kahwin-kahwin. Haji Rahim. Okey. Terima kasih. Pertama-tama je. Sebab dah jelas. Terima kasih Ustaz. Satu cerai ni memang sensitif. Ya. Gurau jatuh. Sebab itulah ya, kalau dua orang ni, lelaki ni berlakon, suami isteri ni berlakon, dia memang suami isteri yang sah. Cuma dalam babak lakonan tu ada berlaku perceraian dan ada satu dialog tu yang tak cerai. Adakah yang jatuh talak? Jangan main-main. Jatuh talak walaupun tu lakonan. Sebab lapas tu terang. Aku ceraikan. Dia kalau lapas yang terang, dia tak perlu niat. Sebab itulah saya kata tadi, bab cerai talak ini memang cukup rumit dan implikasi ini sangat besar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izani. Abang Izani ya. Nak kata soalan popular tak adalah popular. Tak apa. Ada orang cakap selalu kalau seorang lelaki tu, masa dia berkawan-kawan tu, dengan perempuan lain tu, dia mengaku dia bujang. Orang kata jatuh talak. Ya. Tapi dia mengaku dengan orang tu sungguhlah dia menipu lah. So macam mana? Jatuh talak tak? Tak jatuh. Sebutlah 1 juta kali pun. Jumpa perempuan juga, saya bujang lagi. Saya sendiri bujangkan tuan-tuan, saya bujang lagi. Tanya Tuan Haji tanya saya, Ustaz dah kahwin belum? Saya bujang lagi. Bujang berapa? Bujang 3. Okey Ustaz, faham. Okey, pertama tu ke soalan tadi. Bagus soalan tu. Okey, sebenarnya sekarang tuan-tuan, kalau kita mengaku bujang, tak jatuh talak. Ya, tak jatuh talak. Ada orang Berani tu soalan dia. Berani soalan dia. Okeylah. Okey.
Ada soalan tak? Kita baca doa. Kalau tak ada? Ada tak soalan? Tazi? Okey, alhamdulillah kita tangguhkan kuliah kita insya-Allah. Ya, kita jumpa minggu depan. Yang benar baik dari Allah Subhanahu taala, salah silap kekurangan sebab kejahilan dan kelemahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi wa taraftu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shfi marubana wa sahih ajsadana wa syatti samla a'daina wansurna ala man adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya, doakan saya Ustaz. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah, insyaAllah. Orang attendant. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz. Wa iyyakum, masya-Allah, Siti Razia, masya-Allah.